Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak sembang-sembang pasal masalah jemaah dengan travel agent. Pertama sekali saya minta maaf, saya pakai mask lagi sekali hari ni. Okey. Tapi saya ada pakai mikrofon, jadi insya-Allah suara saya pun kuatlah. Okey, sebelum kita bincang-bincang pasal masalah jemaah dengan travel agent yang bermasalah. Okey, kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, apa masalah-masalah yang kita selalu dengar sekarang ni? Okey, tak cukup hotel, flight jadi masalah, tak ada booking flight. Kemudian apa? Sampai sana ditukar hotel, jarak hotel dah lain, daripada ada makan jadi tak ada makan, tambahan duit daripada Malaysia, ada yang ada tambahan duit waktu di Tanah Haram minta tambahan duit. Okey, macam mana kita sebagai jemaah nak hadapi semua ni? Okey, pertama sekali, kalau kita baca dekat grup umrah, memanglah semua kena reda. InsyaAllah kita sebagai tetamu Allah memang kita reda. Tetapi apa yang kita perlu persiapkan adalah dua perkara kalau kita menghadapi situasi ini. Pertama sekali, kita kena ada ilmu. Maknanya ilmu daripada sebelum pergi. Yang kedua, kita kena ada kewangan tambahan. Ini kita tak boleh nafikan. Memang kena ada kewangan tambahan, okey, untuk kita merelakan keadaan kita. Okey, sebelum kita kupas lebih lanjut, saya akan attachkan beberapa link untuk bacaan atau tengok-tengok di description, tolong tengok. Okey, sekarang kita kupas satu persatu. Okey, travel agent dan jemaah. Ini saya tak nak cerita pasal umrah DIY. Kita cerita pasal umrah dengan travel agent. Macam ni kita nak kenal pasti travel agent yang bermasalah. Daripada Malaysia lagi sebenarnya kita dah boleh tahu. Pertama sekali, susah komunikasi. Kita mesej 1-2 hari depan baru dia balas. Itu pun setelah kita mesej lagi dan lagi. Okey, itu adalah tanda-tanda travel agent tu bermasalah. Okey, dia akan delay reply. Okey, jadi macam mana kita nak tangani masalah komunikasi ni? Pastikan travel agent yang kita ambil tu memang ada personal dia in charge, agent in charge. Kemudian dia kena ada office. Dia kena ada nombor agensi dia, nombor motek tu. Okey, yang itu kita kena check satu persatu. Sebab tu saya kata pemilihan ejen pun perlu ada ilmu. Okey, kalau di tempat kita ejen tu tak ada office, tak apa, itu tak bermasalah. Misalnya dia ada office di KL saja. Dia ada office di Kuala Terengganu sahaja. Dia ada office di Johor saja. Tetapi dia ada banyak ejen di seluruh Malaysia. Itu tak apa. Asalkan komunikasi senang. Okey, sebelum kita ambil ejen tu, confirmkan kita nak bayar, kita telefon HQ dulu. Ada tak ejen nama ni di lokasi ni? Sebab saya nak ambil umrah dengan dia. Dan dia kata dia adalah wakil daripada travel agency Encik Haji ni. Haji ni ada, tapi office tak ada di sini. Dia office ada di KL saja. Jadi saya nak confirmkan sebelum saya buat bayaran deposit. Macam tu, confirmkan. Okey, selain daripada itu, kalau kita nak, kalau boleh, saya tak cakap travel agency yang kecil-kecil ni ada masalah. Ada yang bagus, tetapi travel agency yang kita kenal, yang dah lama itu lebih established, bermakna komunikasi dia dengan pihak di sana, di Tanah Haram, dengan hotel-hotel, dengan airlines adalah lebih baik kerana pengalaman dia. Tak perlu kita sebut agensi-agensi besar yang mana. Okey, kalau nak tahu agensi besar ni, senang sahaja. Agensi besar. Saya tak cakap agensi kecil ni tak boleh dipercayai ya. Ada agensi kecil-kecil yang baru saja buka, sangat bagus. Sebab dia nak promotekan servis dia kan. Jadi dia sangat bagus. Okey. Tetapi kalau nak kita rasa kita nak pergi dengan agensi besar sebab pertama kali, lagipun kita nak lebih, hati tu lebih tenang. Sebab apa, agensi besar mungkin dia ada kontak kat sana, dia dah ada hotel pajak,
dia ada pajak pajak hotel, dia ada pajak apa? Chartered Airlines. Jadi kita nak ambil agensi besar. Macam mana nak tengok nama listing agensi besar? Pergi ke Tabung Haji punya website, cari list travel agent yang dapat kota haji. Yang dapat kota haji. Ini kita cerita pasal umrah, tetapi saya bercakap tentang travel agency yang besar, yang dah establish. Yang dapat kota haji itu adalah agensi lama yang diiktiraf oleh Tabung Haji, dan dia telah mendapat kota haji, bermakna dia punya credibility itu diiktiraf. Ini di Malaysia, ini saya kata di Malaysia. Tengok, saya rasa untuk tahun ni ada 11 kot listing. InsyaAllah, insyaAllah. Ini semua adalah dengan izin Allah. InsyaAllah tak bermasalah agensi ini, walaupun dia in charge untuk umrah. Yang saya kata pergi ke website Tabung Haji itu kerana listing tu ada di situ. Bermakna agensi umrah ini mendapat kota haji. Kredibilitinya telah diiktiraf oleh Tabung Haji. Okey. Jadi untuk umrah, insya-Allah mereka pun boleh in charge dengan baik. Okey. Tetapi kalau untuk agensi-agensi kecil pun boleh guna juga. Tetapi itu saya kata kena check sebelum bayar deposit. Okey. Okey. Yang kedua adalah, pertama sekali susah komunikasi. Yang kedua, tanda-tanda yang mula bermasalah tidak jelas. Okey, kita tanya tiket bila boleh confirm? Tiket dengan nama lah. Tiket dengan nama tu maknanya confirm tiket. Biasanya dia akan kata okey 2 minggu sebelum pergi, 3 minggu sebelum pergi. Saya tak tahu agensi masing-masing catat macam mana. Tetapi 3 minggu sebelum pergi, 2 minggu sebelum pergi masih tak ada lagi tiket confirm. Masih lagi open tiket. Itu kena hati-hati. Yang ketiga, visa. Visa ni, visa umrah atau visa pelancong yang diuruskan travel agent, biasanya 1 bulan mesti dah selesai. Tapi dalam masa 3 minggu kita tanya, visa kita dah selesai belum? Masih dalam proses. Itu pun kena hati-hati dan kena bersedia. Kena selalu follow up. Kalau 2 minggu, itu lagi perlu bersedia. Visa umrah, visa pelancong, apa-apa visa pun, kalau 2 minggu tu, kalau boleh, minta dia percepatkan. Kita bukan tak percaya, percepatkan sebab saya nak tengok visa je. Jangan takut-takut nak minta, tolong snap saya punya visa. Tak ada masalah. Okey. Itu waktu di Malaysia. Okey. Ada yang bermasalah waktu di sana. Waktu di Tanah Haram. Ini masalah yang kawan saya sendiri hadapi, dah di depan hotel. Dia kata dia dah minta tambahan dah waktu di Malaysia untuk hotel. Tetapi bila dah sampai depan hotel pagar Masjidil Haram, kita panggil hotel pagar lah. Situ ada Safwa, situ ada Swiss Hotel. Tower tu kita panggil hotel yang pagar-pagar dia tu lah, pagar Masjidil Haram. Hotel mahal situ. Dia kata, okey kalau nak juga hotel ni, tambah lagi 1,500. Dia cakap macam tu. Jadi macam mana situasi macam tu? Dekat Malaysia dia dah minta tambah. Kalau tidak, dapat hotel yang jauh. Ada yang dapat 8 km. Ada yang dapat 550 meter. Ada yang 8 km tu memang ada bas. Tetapi agak payahlah juga. Okey, macam mana kita nak hadapi ni? Itu saya kata kena ada ilmu dan kena ada duit. Nak atau tak nak? Okey, kita nak. Kita kata, okey saya boleh tambah 1,500. Kita ni, hati kita berbelah bagi, marah pun iya, reda pun iya, ujian dari Allah. Okey, 1,500. Kita tahu dekat bank kita ada 1,500 ni. Dan lebih. Okey, kita tahu. Takkan kita nak simpan duit di Malaysia tu yang 1,500 tu? Tetapi kita tak dapat keselesaan yang kita nak. Okey, dia kata satu bilik 1,500. Bilik tu kita duduk 3 orang dengan anak kita lah, suami dengan seorang anak. Misalnya lah. Takkan kita kerana kita tak nak tambah 1,500, kita dapat hotel jauh. Okey, keluarkan aja duit dan tambah. Itu namanya reda. Reda dalam paksa. Tapi keadaan ini macam saya kata, kita kena ada duit. Sebab apa? Nanti bila balik Malaysia, kita akan rasa menyesal. Kita akan rasa menyesal sebab apa? Kita ada duit di Malaysia. Lebih dari 1,500. Tetapi kepenatan kita berulang itu,
dengan hati kita tidak tenang, tidak rela, dalam perjalanan tu 1,500 kita simpan di Malaysia, di bank kita, tetapi kita tak nak keluarkan untuk tambahan. Keluarkan saja. Maksud saya, penyesalan tu akan datang nanti. Kita akan menyesal. Kenapalah tak keluarkan 1,500 tu untuk bayar hotel yang dekat. Okey, sedangkan kita ada duit dekat Malaysia 1,500 lebih lagi. Okey. Ada berpuluh-puluh ribu misalnya dekat dalam bank, atau ada 3-4 ribu. Keluarkan saja. InsyaAllah rezeki dari Allah tetap ada. Keluarkan 1,500 bayar. Okey, saya tetap nak hotel ni sebab apa? Saya bawa anak kecil. Atau saya bawa mak saya yang dah tua. Keluarkan dan tenang-tenang saja beribadah. Okey? Semua komunikasi kena simpan. Semua komunikasi dengan travel agent. Ini bayaran saya buat untuk tambahan hotel 1,500. Okey. Saya buat. Simpan. Ini kemudian saya akan cerita kenapa kena simpan. Okey? Okey. Kemudiannya, kita kena ada ilmu jika ziarah itu tiba-tiba kena bayar. Dan kita juga kena ada ilmu jika tiba-tiba travel agent kata tak ada makan. Sebab tu saya kata kita kena buat research juga. Keadaan kita tidak sama dengan travel agent zaman dulu-dulu. Kita pergi, dia uruskan semua. Tidak. Travel agent sekarang kita sendiri kena study sebelum pergi. Okey? Macam mana kalau dia kata ziarah ini kena bayar? Kita nak duit, kita ada duit. Tetapi kita kata kenapa? Dulu kata tak payah bayar, sekarang kena bayar. Okey, kita boleh tidak pergi. Kita boleh menolak dan tidak pergi. Kita boleh juga pergi. Macam saya kata, jika tidak nanti penyesalan akan datang kan? Okey, bayar sahaja. Resit pembayaran kepada travel agent simpan. Nanti saya akan cerita kemudian. Okey, resit transfer kepada travel agent. Okey, ini untuk ziarah saya, simpan. Okey, kalau bayar cash, tolong snap, simpan. Okey, simpan. Okey. Kalau nak ikut, ikut. Kalau tak nak ikut, untuk pergi umrah, kalau untuk pergi umrah kedua atau umrah ketiga, senang saja naik bas ada, naik teksi ada, cakap saja nak pergi ke Masjid Aisyah di Tanah Aim. Bayar teksi tu kita naik, dia akan tunggu kita bermikat, kita nak solat di Masjid Aisyah kejap, nak solat sunat. Solat, lepas tu kita naik teksi yang sama sampai saja di masjid semula, baru kita bayar. Teksi yang sama akan tunggu. Itu cara kalau nak buat umrah tanpa pergi ziarah. Okey. Kalau kita kata saya tak nak pergi Taif, saya tak nak pergi Hudaibiyah, semua saya tak mau pergi sebab kita rasa itu hari kata percuma, sekarang bayar. Okey, saya tak mau pergi. Okey, kalau tak mau pergi, nak pergi umrah juga kena ada ilmu. Boleh naik bas, boleh naik teksi. Sebab itu kena study juga sendiri untuk survival diri sendiri walaupun pergi dengan travel agent. Okey, pergi sendiri, kita buat tenang saja umrah kita sendiri. Bila kita cerita pasal umrah sendiri, itu pun kena ada ilmu. Jadi kita kena tahu cara-cara buat umrah. Okey. Yang ketiga, tiba-tiba kata tak ada makan. Mana kita nak cari makan ni? Okey. Kita pun kena ada ilmu. Sebelum pergi, tengok dekat dalam website, tengok dekat dalam forum-forum umrah, grup-grup umrah, kat mana dia pergi makan, kat mana yang murah, kat mana yang sedap, macam mana cara penjimatan dia, macam mana pembelian dia. Okey, dekat sana portion besar-besar, makanan dia besar. Kalau nasi Arab tu boleh makan 2 orang, kalau saya boleh makan 3 orang. Okey, beli satu untuk makan tengah hari. Kalau misalnya tak sarapan, boleh sekali, ataupun beli untuk sarapan, boleh makan tengah hari, boleh makan petang. Malam beli makanan ringan. Makanan yang ringan-ringan lah. Maksud saya boleh beli roti di Bin Daud. Itu pun kena ada ilmu. Di mana Bin Daud? Okay. Sebab tu saya kata, sekarang kena research dulu sebelum pergi, walaupun pergi dengan travel agent. Okay. Okay, yang ketiga, macam mana kalau kita kata travel agent ni mutawif dia tinggalkan kita. Okey, kita kena reda juga. Nak buat macam mana? Okey, kita kena reda. Okey, dia tinggalkan kita. Tetapi itu saya kata lengkapkan diri dengan ilmu. Ilmu. Okey, waktu tawaf ada yang kata tawaf pusingan kedua mutawif dah hilang. Kadang-kadang mutawif bukan hilang, kita yang tertinggal. Okey. Kadang-kadang memang mutawif hilang. Okey, jadi kena ada ilmu. Sebab tu kita kena belajar macam mana tawaf. Macam mana sa'i, macam mana tahallul.
Macam mana, apa yang kita perlu buat, apa larangan-larangan dia, apa yang menyebabkan kita selesai kita lepas ihram. Tahallul tertib. Okey, jadi kita kena ada ilmu. Tawaf, mutawif hilang, itu biasa. Biasa sekarang. Tak boleh nak buat apa. Okey, jadinya waktu dalam kapal terbang bermikat bersama-sama, mutawif tak boleh hilang sebab sama-sama dalam kapal terbang, betul? Waktu perjalanan dari Madinah ke Mekah, mutawif tak boleh hilang sebab kita bermikat sama-sama di Bir Ali, dia tak boleh turun bawah, dia tak boleh hilang. Okey, di hotel dia tak boleh hilang, tetapi waktu di tawaf kemungkinan besar dia boleh hilang. Jadi lengkapkan diri dengan ilmu. Okey. Okey, macam mana kita nak reda sebenarnya? Ini perkara paling penting. Okey. Kalau marah, kalau dalam keadaan marah dan keadaan kita tu macam tak boleh kita handle, daripada berdiri, macam Rasulullah kata, duduklah. Ambil setiap masa 1 minit. Setiap masa 1 minit. 1 minit itu untuk kita bertenang. Turunkan darah kita yang tinggi itu, kita bertenang. Duduk dan berfikir. Dalam keadaan marah, perkataan kita tidak akan dapat menyelesaikan. Duduk dan berfikir. Tak boleh tahan lagi kemarahan, pergi ambil wuduk. InsyaAllah banyak jalan keluar yang Allah akan tunjukkan. Okey, kita di tanah haram, doa saja. Okey. Banyakkan berzikir. Banyakkan muhasabah diri. Adakah ini ya Allah untuk mencuci dosa-dosa lama? Adakah engkau berikan aku ujian ni, dapat travel agent macam ni untuk mencuci dosa-dosa lamaku, ya Allah? Aku reda, ya Allah. Berdoa, muhasabah diri. Okey? Banyakkan meminta maaf. Teringat, alamak, rupanya lupa minta maaf dekat Pak Su. Ada buat salah dekat Pak Su. Ini saya tak cerita dekat mak, tentang mak ayah lah. Mak ayah memang kita kena minta maaf sebelum pergi. Ini cerita lain. Dengan Pak Su, Mak Su, dengan Pak Teh, Mak Teh atau jiran sebelah. Banyakkan minta maaf. Dan banyakkan memaafkan. Ya Allah, ya Tuanku. Kalau ada yang salah, memang kita tahu lah. Okey, Pak Su kita apa? Kita marah kat Pak Su kita. Sebab apa? Ambil tanah ayah kita. Ayah kita meninggal, tengok-tengok nama dah tukar nama dia. Okey, kita memaafkan. Harta dunia. Maafkan saja. Maafkan. Itu rupanya yang tak lepas. Dan itu rupanya yang menghalang kita selama ini, hati kita. Okey, lepaskan. Banyak meminta maaf dan banyak memaafkan. Maafkan travel agent juga yang buat kita. Okey. Macam saya cakap, memaafkan. Okey. Nak bercakap dengan mutawif. Okey. Sebelum tu, Ustaz, saya minta maaf lah. Saya nak cakap Ustaz . Saya minta maaf kalau apa saya cakap ni agak kasar sikit ataupun Ustaz terasa. Saya pun tak sangka kita akan jadi macam ni, Ustaz. Cakap macam tu. Okey, tetapi dalam tengok rekod Ustaz, kita sepatutnya ada makan. Kenapa tiba-tiba dekat sini Ustaz kata tak ada makan, kena makan sendiri. Ustaz, kita kan bukan ke hotel 150 meter dan setaraf. Dan setaraf tu bermakna 150 dan setaraf. Setaraf 150 juga. Mana-mana hotel. Kalau bukan dekat sini, pergi dekat hotel sebelah yang masih lagi jaraknya 150 meter. Itu adalah maksud setaraf. Okey, bukannya setaraf tu adalah setaraf 5 bintang sama 5 bintang. Bukan. Ada 5 bintang yang jaraknya 8 kilometer. Okey. Tetapi yang setaraf untuk travel agent punya term adalah setaraf jarak. 150-nya. Kenapa tiba-tiba 8 km, Ustaz? Kami kena naik bas. Tak convenient untuk kami. Sebab apa? Kerana ini. Okey, saya maafkanlah perkara ni, Ustaz. Maafkan, Ustaz. Mungkin Ustaz yang in charge di sini, tetapi pengurusan yang buat macam ni. Tetapi macam mana kita nak selesaikan ni, Ustaz? Berbincang. Memberi maaf dan meminta maaf. Okey. Okey. Yang seterusnya, banyakkan berzikir. Macam saya kata yang pertama sekali, banyakkan berzikir. Memang kena banyak berzikir. Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkan berzikir, banyakkan berdoa. Ya Allah, kalau ujian yang ini, ringankanlah ujian seterusnya. Ya Allah. Okey, macam saya kata, kena ada ilmu, kena ada duit. Okey, kadang-kadang mutawif ni tak salah. Dia pun terpaksa. Tetapi mungkin dia juga
antara yang bersalah. Okey, ada orang kata, Kak Lin, kenapa memang orang Arab ni macam ni ke? Suka ustaz kata dia suka cakap macam ni, cakap macam ni. Kalau tanya pendapat saya, ini pendapat saya, pendapat saya. Orang Arab ni sebenarnya tidak begitu. Dia memang ada yang begitu. Orang Melayu ada yang baik, ada yang jahat, betul. Orang Arab pun ada yang baik, ada yang jahat. Orang Cina ada yang baik, ada yang jahat. Orang India ada yang baik, ada yang jahat. Okey, tetapi dalam pengurusan kebanyakannya di tanah haram tu mereka pun nak menjaga periuk nasi mereka. Contohnya satu travel agent, saya kata travel agency. Kalau saya kata A, memang ada travel agent nama A. B ada, C tak ada, D ada. E pun ada. Kan kata E ni sekarang tengah famous sangat ni. Jadinya saya kata travel agency. Travel agency ni travel agent huruf C ni, dia telah meminta quotation daripada hotel. Dia minta quotation daripada hotel tu, okey saya nak ni. Tetapi hotel akan berikan masa. Okey, kena buat confirmation dan bayaran dalam 14 hari ke 30 hari. Kalau dia tanya waktu bulan Mac untuk bulan Julai, kalau dia tak bayar, quotation tu keluar, invoice tu keluar dalam masa 30 hari, hotel tu berhak untuk tukar harga. Faham? Berhak untuk tukar harga. Sebab dia kata pembayaran untuk confirm hotel adalah dalam masa 14 hari quotation tu keluar. Walaupun quotation tu adalah untuk bulan Disember. Orang Arab ni tidaklah teruk sangat. Tetapi kita pun sebagai peniaga, travel agent, businessman, kalau kita confirm, kita bayar. Sebab tu travel agent yang besar, dia ada duit pusingan, rolling orang kata rolling capital, modal dia. Dia kena bayar dulu hotel tu untuk dipajakkan, itu namanya pajak. Dia dah confirm hotel tu, dia kena bayar dulu. Tetapi untuk travel agent yang tak bayar, dia kena ikut harga semasa yang dia tak confirm. Sebab apa? Dia tak bayar waktu invoice keluar, tetapi dia ikut harga yang invoice asal. Faham tak maksud saya? Saya pun tak boleh nak fahamkan benda ni. Sama juga dengan airlines. Airlines ni kita ada, dia perlukan pembayaran yang confirm. Airlines pun nak hidup juga, dia perlu ada pembayaran yang confirm. Kalau tidak, dia nak jual dekat orang lain. Sebab tu ada kita dengar kan dekat dalam paper tu hari, dalam social media juga, ada travel agency yang mengaut keuntungan kerana confirm tiket. Sebab apa? Dia dah beli dan dah bayar confirm tiket kepada airlines. Lepas tu harga tiket melambung. Jadi dia jual dengan harga semasa. Bagi saya sebenarnya perkara itu tidaklah salah. Tetapi dalam Islam pun kita tidak digalakkan. Dan sebenarnya bukan tidak digalakkan, tidak boleh mengaut keuntungan yang berlebihan. Tetapi prosedur dia tu begitulah. Dia dah beli awal. Itu adalah keuntungan dia. Seperti juga kita beli emas. Kita beli emas waktu harga rendah. Kita jual waktu harga tinggi. Itu salah ke? Itu tidak salah. Tetapi keuntungan yang berlebihan dalam Islam itu tidak boleh. Okey. Seperti juga jual rumah. Jual rumah sebenarnya 1 kali ganda maksimum. Itu pun saya baru tahu sebab saya ada beli 1 lot kedai. Okey. Jadinya tidak boleh melebihi sebenarnya 1 kali ganda. Beli 1,500, jual 3,000. Itu limit kalau untuk rumah. Kalau untuk tiket airlines, keuntungan saya tak tahu berapa, 30% ke berapa saya tak tahu. Tetapi begitulah. Janganlah kita menganggap orang Arab itu jahat. Sebenarnya kita sendiri travel agent yang kita pergi, tak ada confirm, tak ada check, tak ada apa. Kemudian menyalahkan orang Arab yang mengatakan orang Arab itu tidak jujur, naikkan harga. Bukan begitu sebenarnya. Prosedur dia memang begitu. Kita keluarkan invoice, kalau tak bayar dalam 14 hari, 30 hari, next adalah mengikut harga semasa. Okey. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu, pertama sekali yang saya ulang, ilmu kena ada.
apa yang kita nak hadapi. Yang kedua adalah kewangan kena kukuh sikit. Jangan dalam hati nak simpan duit. Dekat Malaysia ada duit sebenarnya. Ada lagi dalam bank 4,000, 5,000, 7,000. Tetapi dekat sana kita rasa macam takut-takut nak keluarkan duit. Nak tambah-tambah aja. Okey, cerita pasal tambahan dan mesej WhatsApp. Segala apa yang kita buat konflik dengan travel agent, sila simpan resit, sila simpan WhatsApp. Sebab apa? Bila balik, kita boleh claim semula. Dapat atau tak dapat, saya tak pasti. Bagaimana cara anda claim, bagaimana anda buat. Pertama sekali, claim saja kepada travel agent. Saya dijanjikan hotel ni mengikut prosedur ni. Kemudiannya saya kena bayar 1,500 untuk tambahan hotel yang saya dijanjikan. Okey, jadi sekarang saya nak claim semula. Memang di sana saya bayar, tetapi sekarang saya nak claim semula sebab keadaan dah tenang. Okey, pertama sekali. Kalau travel agent tak mau bayar semula, sebab kita dekat sana kita tak mau bising-bising. Okey, kita senyap aja. Okey, pergi kepada KPDNH HEP. Okey, bawa semua WhatsApp, screenshot, print out, bawa resit, screenshot, print out. Kemudian tulis report anda sendiri. Dekat KPDNHP kita kena tulis sendiri apa claim kita, apa sebab dia. Attachkan perjanjian asal. Alamak, kali kita tak ada perjanjian dengan travel agent. Ya ke tak ada perjanjian? Cek balik mesej lama. Saya dijanjikan hotel Safwa dengan harga ni. Screenshot, itulah dia perjanjian kita. Okey? Okey, screenshot package yang kita beli. Kan dia ada template kan? Template 150 dan setara. Okey. Dapat tak dapat saya tak berjanji, tetapi boleh diklaim semula. Ini adalah konflik dalam penjualan, pengguna. Okey, saya nak claim banyak ni. Sebab apa? Ini saja yang ada konflik. Total saya punya claim 1,500. Saya nak dapatkan semula. Saya tak tahu, ini mungkin mengambil masa 3 minggu, 4 minggu untuk penyiasatan. Tak dapat, komplain kepada Motex sekali. Komplain kepada polis, buat polis report untuk penipuan. Dia ada perkataan-perkataan dia, bukan penipuan lah saya rasa minta maaf, bukan penipuan. Saya tak pasti, tetapi ada macam perselisihan syarat perjanjian. Maknanya dijanjikan ini, dapat ini. Tetapi dekat sana saya bayar, memang saya dapat ini, tetapi saya nak claim untuk jumlah ini. Saya tak tahu. Cuba buat. Kerana ada yang dapat. Ada yang dapat. Dekat sana dia senyap saja. Ustaz kena bayar. Okey, saya bayar. Lepas tu balik, dia screenshot semua. Dia pergi claim. Alhamdulillah, semua dapat. Itu saja jalan penyelesaian. Sebab apa? Kita rasa kita teraniaya. Betul? Kita rasa kita teraniaya. Untuk travel agent, kita cubalah buat yang terbaik untuk jemaah. Jemaah memilih anda kerana mempercayai anda. Okey? Itu saja untuk video ni. Apa yang saya cakap ni, kalau salah adalah kesalahan daripada saya. Boleh mesej di komen ataupun mesej di Telegram saya kalau ada apa-apa pertanyaan atau nak sembang-sembang kosong. Minta maaf saya lama tak buat video, agak sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.